Hai, saya Dr. Syuhaida. Kita berjumpa kembali dalam Sembang Santai Dr. Syuhaida. Seperti yang dijanjikan, pada hari ini saya nak bercakap tentang setting boundaries ataupun meletakkan sempadan. Ya, sebab sebagai di dalam psikiatri ni, sebab kita sangat rapat dengan pesakit-pesakit kita, ya. Dan psikiatri ni satu bidang yang sangat istimewa disebabkan kita tahu tentang pasien kita luar dan dalam, ya. Kalau kita macam yang saya pernah bagi tahu dalam talk-talk sebelum tu, apa yang doktor nak tahu? Family history you, tentang diri you, ya, sexual history, you punya girlfriend, boyfriend, semua doktor nak tahu. Jadi doktor tahu luar dan dalam, tapi bukan sebab doktor nak saja nyebuk je, tetapi sebenarnya doktor nak buat formulasi tentang pesakit, sebab satu pesakit lain dengan pesakit yang lain. Jadi perkara-perkara tu penting. Jadi antara terapis ataupun doktor psikiatri, psikologi, kaunselor, di mana kita bekerja one to one dengan anda, setting boundaries ataupun meletakkan sempadan ni sangat penting. Kerana apa? Kerana dia boleh mengganggu fizikal dan emosi, dan dia boleh menjadi sempadan ni boleh menjadi terlalu ketat, ya, ataupun boleh menjadi terlalu kurang. Okey. Sempadan yang sihat, ya, di mana dia boleh melindungi diri anda dan boleh menjaga diri anda. Maksudnya anda sebagai pesakit dan juga saya sebagai doktor. Bukan saya lah, semua doktor-doktor ataupun terapis, ya. Healthy boundaries, ya, help to establish, ya, one identity, ya. So, kalau kita ada sempadan yang baik, sebenarnya dia sangat berharga dan sebenarnya stronger relationship. Bila kita berjumpa dengan satu pesakit kita one to one session, kan, lepas tu kerap pula tu session, sebenarnya stronger relationship akan terbina, ya. Macam kalau kita selalu berjumpa dengan girlfriend, dengan perempuan yang kita selalu bercakap, tak lama pun rasa macam jatuh cinta pula dengan dia ni, kan. Macam cinta pandang pertama, cinta pandang pertama-tama, berkali-kali juga kita jatuh cinta, kan. Macam tu juga bila kita ada terapis dan pesakit punya relationship, ya. Jadi dia boleh jadi bila one to one berkawan sampai kita bukan berkawan, tetapi sesi tu terlalu kerap, ya, one to one, jadi dia membuatkan kita ada perasaan, ya, sebab kita manusia, memang kita akan ada perasaan. Tambah-tambah pula kalaulah terapis ke pesakit tu comel, handsome, lawa, you memang the bomb, lagilah kita akan rasa macam alamak, berdebar-debar rasa hati bila nak jumpa pesakit, kan. Tetapi di sinilah di mana kita perlu meletakkan sempadan, di mana sempadan emosi, fizikal dan seksual, ya. Itu penting untuk kita katakan. Alright, kita bercakap tentang professional boundaries di mana doktor dan pesakit psikiatri. Pertamanya adalah doktor psikiatri dan doktor terapi biasanya, dan terapi dan pesakit biasanya kita tidak boleh connecting, ya. Sepatutnya tidak boleh connecting klien, ya, di social media. Maksudnya kita jadi friend, ya. Tapi ada kalanya sebab doktor psikiatri tu mungkin dia public, kan. Jadi you can follow, boleh, tak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh macam secara langsungnya menjadi kawan. Kenapa? Sebab there is ada professional responsibilities dekat situ, ya. Kita dan sekiranya kita ada di media sosial, walaupun berkebetulan, ya, ada di media sosial, doktor tidak boleh ataupun tidak kiranya ada satu keperluan lah untuk respon kepada pesakit tersebut, ya. Jadi kalau dia nak tulis apa pun, dia nak tulis, ya, minta maaf cakap, kadang-kadang pesakit nak tulis dia nak bunuh diri, pesakit nak tulis dan sebagainya, doktor tidak ada responsibility dekat situ untuk kita respon pada dia. Pertama, sebab dia outside the consultation. Yang kedua, kadang-kadang dia bukan pesakit kita pun, ya. Jadi dia pesakit orang lain dan sebagainya. Jadi dia tidak termasuk di dalam satu perkara kewajipan, ya. Yang kedua, boundaries, iaitu limit, ya, masa untuk kita berjumpa dengan pesakit, ya. Semakin lama kita berjumpa, especially nak yang handsome, yang lawa tu, semakin tinggi kebarangkalian untuk kita melanggar sempadan boundaries, ya. Kemudian pesakit perlulah datang on time, ya. Pesakit perlu datang on time sebab doktor ada beberapa pesakit yang lain juga. Jadi dia tidak boleh untuk melanggar sempadan ni. Maksudnya doktor boleh tengok dia pukul 11, doktor boleh tengok dia pukul 12, padahal doktor bagi appointment pukul 9. Jadi doktor boleh tak saya nak jumpa doktor hari ni, sesuka hati, ya. Tidak boleh begitu kerana
ada sempadan yang perlu diletakkan ya. Kemudian no personal messages ataupun consultation on the phone ya. Maksudnya kita tidak boleh memberi konsultasi secara di atas talian. Maksudnya kalau you message saya, messenger saya ke, saya tidak ada keperluan untuk respon. Dan satu lagi, boundaries pesakit dengan doktor, ya tidak kalau boleh, sebab dia setting perlu di hospital ya, setting perlu konsultasi, ataupun sekiranya anda rasa terlalu tidak sihat, terlalu tidak okey, sila datang ke hospital ya. Mungkin anda boleh secara general bertanya, doktor saya rasa begini-begini, mungkin secara general, tetapi untuk private dan macam konsultasi seperti di klinik tidak boleh. Dan please ya, ada juga boundaries, tidak perlulah untuk menghantar gambar-gambar seperti cubaan anda untuk bunuh diri, cubaan orang lain untuk bunuh diri dalam keadaan yang sangat ataupun dramatik ataupun violent ya. Perkara-perkara itu juga adalah satu perkara medical legal dan doktor tidak responsible ataupun bertanggungjawab untuk respon kepada gambar-gambar dan video tersebut ya. Dan no sexual relationship with patient, maksudnya tiada hubungan seksual di antara pesakit, dan ini memang clear rule ya. If the doktor dan terapis are in love ya, the pesakit perlu ditransfer kepada doktor yang lain. Itu sangat jelas ya. Dan seperti yang saya bagi tahu hari itu, ethics ya, all apply. Etika di dalam perubatan psikiatrik adalah apply di dalam boundary ataupun sempadan ya. And satu lagi, kita tidak treat keluarga dan kawan-kawan. Kenapa? Kita perlu, dan kita sekiranya ada kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga, kita biasanya akan refer kepada doktor yang lain untuk mengelakkan kita ada conflict of interest ya. Kemudian 7 ya, romantic partnership. This is important ya, sebab ini panjang lagi sebenarnya kisah dia. Sebab kadang-kadang bila kita berjumpa dengan pesakit, kita tahu semua kisah pesakit ya, kita tahu semua vulnerabilities ataupun kelemahan pesakit. Kadang-kadang kita boleh kesian, kadang-kadang kita boleh sayang. Jadi pertama, kita perlu meletakkan, memang sebab itulah perlu ada sempadan ya. It is a clear violation of therapeutic relationship and it is very harmful to the client and it is very harmful to the therapist. Tapi, dan kita kena tahu ya, ada dua perkataan dekat sini, transferent and counter transferent. Transferent di mana client projection of their feeling ya about someone else into the therapist. Contohnya, dia rasa macam doktor ni nampak macam girlfriend dia yang dululah, doktor ni nampak macam ayah dia lah, doktor ni nampak macam mak dia. Jadi dia nak ada relationship dekat situ ya. Dia punya projection. Transferent boleh jadi suka sangat ataupun tidak suka sangat dengan terapis tu. Begitu juga, tetapi counter transferent adalah redirection of therapist feeling towards the client. Maksudnya terapis pula ada perasaan pula, alamak sukalah tengok pesakit ni handsome lah, lawa, cantik kan, comel ya. Begitu juga kadang-kadang, dan perasaan ini boleh jadi suka ataupun tidak suka. Kadang-kadang kita rasa macam no, I tak boleh tengok pesakit ni sebab I betul-betul rasa geram, sebab mungkin sebab kita semua manusia. Doktor, terapi ada manusia, dan bila doktor melibatkan emosi dan dia tidak boleh merawat pesakit dia secara rasional, jadi pesakit itu perlu ditransfer kepada doktor yang lain. Okey, satu lagi tentang boundaries adalah accepting the gift ya. Kadang-kadang pesakit untuk menghargai doktor, ada kalanya mereka menghantar hadiah-hadiah ya. It's okay sekiranya ini pun ada dalam sempadan ya. It's okay kalau hadiah itu sebagai salah satu appreciation dan dia sangat minimal harganya, maksudnya jumlah yang sangat minimal, ataupun homemade card ataupun sejenis macam perkara-perkara yang kita rasa murah lah, tidak begitu mahal. Tetapi sekiranya dia bagi you flight ticket nak pergi Maldives ke, tiba-tiba dia bagi you something macam rumah ke apa ke, this is a clear violation in boundaries ya. So macam mana kita nak jaga boundaries? Pertama ya, doktor perlu define daripada mula, terapis perlu define apa itu boundaries kepada pesakit, kemudian kena communicate dengan pesakit, dan kita kena establish the rule pada kali pertama kita berjumpa di sesi yang pertama ya. What is the rules di dalam terapi? Kemudian kita stay simple dalam explanation kita, and kita set the consequences, and of course we need to limit all the self closure tentang ourselves and avoid meeting klien ya. Kalau kita klien tu ajak kita, doktor boleh tak saya nak buat terapi dekat hotel,
doktor boleh tak saya nak buat terapi dekat restoran begini-begini. Avoid meeting the client in the private places outside the therapy session. So sampai situ dulu kita bercakap tentang boundaries semoga ia membantu dan semoga ia memberi manfaat kepada semua. Sampai situ dulu, sila jaga diri, take care our mental health matters. Tanda pangkah kita jaga kita, tanda pangkah let's fight the stigma. Bye. XOXO.